Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada risalah 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Kita masih lagi pada hadis yang ke-17, iaitu larangan infak dan sedekah zakat untuk mencuci harta haram. Perbahasan kita terakhir kita berhenti pada muka surat 104, iaitu pada 17.2, kaedah sebenar menyucikan harta yang haram. Cuma sebelum daripada kita sambung perbahasan ni, ada orang hantar soalan dekat saya untuk dia minta dijawab pada malam ni. Sebab orang tu dia ingat kuliah di sini masih lagi membahaskan bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Saya kata kuliah tu dah habis lama dah. Mungkin dia on off, jadi dia tak tahu status kelas di sini dah bertukar ke kitab lain. Okay. Tapi soalan dia pun taklah berkait dengan isu bacaan dalam salat, tapi dia berkait dengan bahagian daripada salat. Iaitu soalan dia, saya baca, maaf bertanya sebab tidak tahu. Sebenarnya tak perlu maaf pun, tanya je lah terus. Okay. Boleh ke kalau kita sembahyang di rumah tetapi mengikut imam di surau atau di masjid kerana surau dekat sahaja dengan rumah, speaker pun jelas? Kalau boleh niat macam biasa atau niat ikut imam, bukan tidak mahu sembahyang di masjid atau surau, namun atas faktor kesihatan. Permasalahan dia ialah dia nak salat jemaah bersama dengan imam di masjid, tapi dia tak sihat. Dan kebetulan rumah dia pula dekat dengan masjid, sehingga dia boleh dengar speaker imam ataupun speaker masjid tu, mic yang digunakan oleh imam tu, pada semua rukun-rukun intiqalat ni, rukun-rukun perpindahan daripada takbiratul ihram pergi kepada rukuk apa semua clear. Soalan dia, boleh ataupun tidak kita mengikut imam secara berjemaah daripada rumah kita tanpa berada di masjid? Isu ini ialah isu yang jawapannya berbeza mengikut kepada tempat. Pertama sekali, urufnya ialah uruf di Malaysia, di tempat kita lah. Boleh ataupun tidak kita mengikut imam dengan cara kita berada di rumah, atau kita mengikuti live daripada rumah? Mungkin setengah-setengah masjid dia ada live, salat pun ada, bukan setakat kuliah je ada live, dan rumah dia memang dekat dengan masjid. Okay. Yang menyebabkan dia tanya ni, dia kata sebab ada satu orang ustaz, dan ustaz ni ustaz di Perlis, dia kata, tapi saya tak tahu ustaz mana yang jawab.
Ustaz tu kata boleh asalkan jarak saf jemaah yang paling belakang sekali. Contoh kita salat di masjid tadi, jarak saf salat yang paling belakang sekali, berapa saf entah tadi saya tak perasan. Okay. Ianya tidak lebih daripada 300 hasta atau sekitar 135 meter dengan tempatnya salat. Maknanya saf terakhir dengan rumah dia jaraknya dalam lingkungan 135 meter. Kalau rumah dia di belakang, macam masjid kita ni, rumah dia di belakang seberang jalan sana, 135 meter hampir lah kot. Saya rasa ngam-ngam. Tapi tengok macam 200 meter dah ke depan tu, ataupun mungkin lebih. Okay. Boleh ataupun tidak. Okay. Tak dinafikan, pandangan ni memang ada disebut khususnya di sisi Syafi'iyah mutaakhirin. Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i yang akhir, iaitu sekitar tahun 800 Hijrah, 900 Hijrah, membawa pada 1000 sampailah ulama-ulama Syafi'i yang bermazhab Syafi'i di tempat kita ni, ulama-ulama Jawi kita, dalam kitab-kitab Jawi pun memang pandangan tu ada disebut. Tapi di sisi Syafi'i yang awal, mutaqaddimin, dan di sisi Imam Syafi'i sendiri, mereka melihat salat dengan cara macam ni tidak sah. Dia mesti datang bersama dengan jemaah. Sebab nama salat jemaah itu ialah menghimpunkan. Kalau dia sakit, dia ada keuzuran untuk tidak hadir salat jemaah. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut bagaimana orang yang melazimi salat jemaah waktu sihatnya, kemudian dia sakit, dia tak boleh datang, dia salat di rumah itu, dia diberikan pahala seperti datang salat berjemaah. Ini kepada orang yang melazimi salat berjemaah waktu sihat. Tapi kalau waktu sakit baru sedar kepentingan salat jemaah, dia ada orang macam tu, alhamdulillah, orang tu ada hidayah. Ada setengah orang sakit pun tak sedar lagi, tak nak semayang lagi. Ni dah bagus ni, sakit nak semayang juga. Okay. Jadi isunya yang pertama, dia kata sebab saya tengok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi boleh. Okay. Untuk kes Masjidil Haram, Masjid Nabawi memang boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi buat umrah kan, dalam hotel kita, speaker imam tu memang kita dengar dalam bilik kita. Sebab memang fatwa ulama-ulama di sana, semua tanah haram itu ialah kawasan masjid. Dekat mana border tanah haram habis, itu semua masjid. Dan ianya disebut sebagai umum balwa. Sebab dua masjid ni memang masjid yang ramai orang sentiasa. Memang ramai orang. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi buat umrah, kalau kita salat lewat, kita mungkin ada pilihan untuk salat di musalla di bangunan-bangunan sekitar Masjidil Haram. Kalau orang yang pergi, dia akan nampak ada satu bangunan, dia panggil situ Musalla Abu Bakar, sebab di situ rumah Abu Bakar As-Siddiq, sebelah daripada Menara Jam. Dia ada satu cermin, kita boleh nampak King Abdul Aziz punya gate, pintu King Abdul Aziz tu kita boleh nampak di situ. Ada satu lagi bangunan yang ke sebelah kiri, ataupun ke sebelah kiri lah kot, ke sebelah kanan mungkin. Nama kawasan tu dia panggil Jabal Umar. Kawasan tu orang Malaysia pergi sini sebab nak beli ayam Al-Baik, dia kenal yang tu. Tapi di situ ada satu musalla, nama dia Musalla Jabal Umar. Di situ dia tiada imam. Dua tempat ni, Musalla Abu Bakar dengan Musalla Jabal Umar ni, dia tak ada imam. Dia memang akan follow pergerakan imam di Masjidil Haram. Dia ada cermin kaca yang besar, dan dia ada letak TV untuk nampak imam di mana. Okay. Di situ dibenarkan. Sebab apa? Sebab itu pun dalam tanah haram lagi. Sebab tu kita tengok orang-orang salat dekat mall kan, dalam Safwa Tower tu, mall lah kalau kita kira. Orang buat saf atas lantai dia apa semua tu, yang orang kata apa, bukan di luar tapi di dalam. Mereka ikut je. Bahkan ada yang salat sampai dekat tepi-tepi jalan, dekat sekitar-sekitar tu lah. Yang tu valid. Untuk Mekah dan Madinah memang valid. Sebab ada fatwa para ulama, pandangan para ulama, di semua tanah haram itu ialah masjid. Semua tanah haram ialah masjid. Dan melihat kepada suasana keadaan. Tapi untuk kes Malaysia, dia tak boleh. Yang tepatnya ialah dia tidak dibenarkan, tidak sah lah. Bagi orang sakit, kalau dia melazimi salat waktu dia sihat,
dia salat di rumah tanpa berjemaah, tanpa nak perlu ikut siapa-siapa, dia salat bagi diri dia akan dapat pahala penuh. Tapi kalau dia tidak mengikut ataupun tak biasa salat jemaah waktu sihat, sakit baru dia nak, tak boleh. Cara yang paling terbaik ialah dia memang kena datang masjid juga. Tapi kalau dia memang tak boleh datang, sama ada penyakit tu penyakit yang menyebabkan dia payah nak bergerak ataupun penyakit berjangkit, memang tak boleh datang. Jadi dia kekal di rumah dia dan dia salat seperti mana yang dia boleh lah, iaitu salat secara bersendirian. Sebab memang tak boleh, memang keuzuran dia diberikan. Cuma yang tepatnya ialah tidak sah salat itu kalau ikut secara berjemaah, walaupun orang kata apa, berpada dengan speaker imam. Sebab sebahagian pandangan para ulama mensyaratkan kena tengok imam tu, paling kurang nampak kepala sikit pun jadi. Ada pandangan Syafi'iyah kata macam tu. Walaupun ada pandangan kata bolehlah juga dengar suara sehingga kita boleh tangkap imam tu bergerak di mana, pergerakan apa yang sedang berlaku. Tapi kalau di rumah, dia sangat-sangat jauh bagi saya dia sangat jauh. Dan fatwa-fatwa seperti ini hanya dibenarkan di Arab Saudi sahaja, tidak berlaku di tempat kita. Maknanya tidak dibenarkan untuk kita berjemaah dengan cara itu. Contoh, tuan-tuan buka TV, tengok KL salat Jumaat, tuan-tuan pun ikut. Macam hari ni kan, buka TV 1 KL salat Jumaat, kita perlih lambat tak masuk waktu ni, tak apa, saya ikut yang KL. Tak sah. Dulu waktu PKP, ada sebahagian daripada golongan-golongan liberalism di Arab Saudi ni, mereka bagi cadangan supaya majlis fatwa Saudi ni membenarkan salat jemaah dengan ikut live daripada TV je, di rumah. Ini bukan untuk orang di Mekah, ini untuk orang duduk di Riyadh, di Madinah, sebab waktu salat hampir, di Jeddah. Tapi fatwa tu tidak dilayanlah permintaan tu. Sebab kalau salat dalam kawasan tanah haram valid, luar pada tanah haram tidak berlaku, walaupun waktu salatnya sama. Contoh, orang salat di Jeddah, waktu salat di Jeddah dengan waktu salat di Mekah sama, sebab dia dekat. Tapi ianya tidak sah sebab Jeddah bukan lagi tanah haram. Tapi kalau dia masih dalam border tanah haram, itu ada pandangan yang membenarkan. Jadi untuk orang yang bertanya ni, dia kalau dia sakit tu tak berat sangat, boleh menyebabkan dia sampai ke masjid, dia datang ke masjid. Sebab berdasarkan hadis Nabi, ada satu orang sahabat, dia buta, dia minta keuzuran pada Nabi supaya tak datang salat berjemaah di masjid. Nabi kata, as-sami'tumun nida, kamu boleh dengar tak azan? Dia kata boleh dengar. Selagi boleh dengar, datang masjid. Nabi tak menerima keuzuran dia. Melainkan dia sakit melarat, memang tak boleh jalan, kena orang usung apa semua, yang tu keringanan bagi dia, keuzuran bagi dia. Okey, jadi jawapan ustaz tu dia agak bahaya sikit lah. Saya tak sarankan ikut pandangan tu, sebab dia macam tatabuk rukhas pun ada, macam orang kata apa, sengaja mencari ruang-ruang yang mudah. Sebab nanti orang yang sakit sikit-sikit pun akan ambil pandangan ni. Dia akan ambil pandangan. Sebab akan ada orang tanya, saya tengok ramai orang komen juga, rumah saya dengan masjid ni seminit je berjalan, boleh tak pakai pandangan tu? Dia tak sakit pun, dia dah seronok lah. Dia nak dapat pahala jemaah dengan cara rehat-rehat. Ni bukan drive thru, tak boleh. Dia kena datang masjid. Masjid dibina untuk dihadiri, bukan dibina untuk menjadi stesen siaran salat di tempat lain, bukan. Kita siar je salat dekat orang lain, betul orang pun ikut. No. Sebab rumah Nabi dengan masjid Nabi berapa langkah je, Nabi tetap pergi ke masjid. Nabi tidak bersalat di rumah. Sahabat-sahabat yang rumah dekat pun tidak bersalat di rumah. Okey. Kembali kepada 17.2 muka surat 104. Kaedah sebenar mensucikan harta yang haram. Para ulama usul membahagikan harta batil atau haram kepada dua jenis, iaitu yang pertama haram li zatihi, yang kedua ialah haram li ghairihi. Yang tu pada muka surat 106. Cuma kita tengok haram li zatihi pada muka surat 105. Harta yang haram dari segi asal dan sifatnya, iaitu apa yang diharamkan syarak disebabkan asal ia sendiri haram, tidak memberi manfaat dalam keadaan apapun, yang mengandungi di dalamnya segala mudarat atau kekotoran maupun keburukan,
seperti arak, khinzir, bangkai, darah dan segala sesuatu yang najis dan kotor yang memberi kerosakan kepada manusia. Ada sebahagian orang dia memiliki benda ini. Dia memiliki arak. Kalau pada zaman Nabi ni memang ada pun situasi ini. Sebahagian sahabat-sahabat sebelum lagi menerima ayat tentang pengharaman arak secara total, mereka menyimpan arak. Jadi arak tu berstatus harta dia. Kaedah pembersihan, para fuqaha menyatakan bahawa harta yang haram seperti riba tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima menurut syar'i. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Ia juga pendapat Imam Az-Zuhri, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Syekh Abdullah Al-Mani', Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ramai lagi. Maknanya harta-harta yang orang kata apa, dapat daripada hasil benda haram. Contoh dia trading arak, dia tak simpan arak tapi dia trading arak, dia jual, dia mungkin jadi dealer ke apa, ataupun dia trading makanan-makanan haram, babi ataupun apa sajalah benda-benda yang tak jelas, campur antara halal dan haram. Cara dia bersihkan ialah dengan berikut, ada 4 cara. Disalurkan untuk kepentingan umat Islam secara umum, tidak dikhususkan kepada orang dan tempat tertentu. Maknanya kalau zaman kita ni diserahkan kepada Baitul Mal secara keseluruhannya. Baitul Mal kita ni maib lah. Ini merupakan pendapat sebahagian ulama mazhab Hambali. Maknanya maib yang akan uruskan macam mana harta tu akan dikelolakan. B, disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum, beri kepada orang secara rambang tanpa melihat pada asnaf. Beri saja pada orang. Mencakupi hal yang terdapat maslahah, iaitu pemberian kepada fakir miskin atau untuk pembangunan masjid. Inilah pandangan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Harta yang kita dapat daripada judi, tikam nombor, apa-apa sajalah, trading, jual dadah pun sekali duduk dalam tu. Okay. Apa saja harta yang terdapat waktu itu dah insaf. Pandangan yang kedua ialah beri secara umum tanpa bagi tahu kepada penerima tu. Ni duit untung jual dadah dulu. Saya dengar masjid nak tambah buat pos kereta, ambil ada 50,000. Orang masjid pun nak terima ke tidak. Maknanya dia bagi tahu secara umum, ataupun dia tanggung orang-orang yang belajar secara umum dengan syarat dia bertaubat. Ni bukan dia duk buat lagi. Dia duk buat lagi. Dan lepas pada bagi ni pun memang nak meneruskan trading tu lagi. Yang tu memang tak diterima. Tak diterima. Yang ni ialah yang ada insaf ni. Yang nak berhenti daripada trading-trading yang haram ini. Okay. Jadi dibenarkan untuk beri kepada fakir miskin ataupun pembangunan masjid. Dibenarkan. C, disalurkan kepada maslahah umat Islam dan fakir miskin selain untuk masjid. Demikian pendapat fatwa ulama Lajnah Ad-Daimah dan Kerajaan Arab Saudi. Yang ni pergi kepada maslahah umum. Contoh, beri kepada JKR untuk penurapan jalan. Beri kepada majlis bandaran untuk baiki tanda-tanda awam, boleh. Tak beri kepada tempat ibadah, tak beri kepada sekolah tahfiz, tak beri kepada anak-anak yang nak sama belajar, khususnya nak belajar dalam bidang agama, tak diberi. Sebab harta tu datang daripada cara yang haram, tak sesuai diletakkan pada tempat-tempat macam tu. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, disalurkan untuk tujuan fi sabilillah, iaitu untuk jihad di jalan Allah. Yang ni zaman kita tak tahu. Tak tahulah kalau ada tabung yang diwujudkan oleh Kementerian Pertahanan ke untuk top up beli aset negara, aset pertahanan ke, tak pasti. Tapi pada zaman dulu dia diberikan kepada jihad ni, iaitu perlengkapan peperangan ataupun bayar gaji kepada murabitun, tentera-tentera yang duduk di sempadan negara menjaga keselamatan negara. Okey. Itu yang memang haram jelas. Trading daripada haram jelas. Okey. Muka surat 106, haram li ghairihi. Harta yang haram dari segi sifat mendapatkannya bukan pada asalnya. Sebahagian para fuqaha menamakan haram bisababihi, iaitu haram dengan sebab lain. Ia adalah seperti memperolehi harta dengan cara mencuri, rasuah, merampas hak orang lain, ihtikar, menipu dan juga khianat. Termasuklah dalam ni makan gaji buta bagi sebahagian penjawat awam. Pun masuklah ni. Sebab kerja tak salah, tapi dia tidak tunaikan hak dia.
Jadi harta yang dia consume, balasan yang dia dapat, gaji yang dia dapat, gaji itu ada syubhah padanya. Ada sebahagiannya haram sebab dia tidak memenuhi kehendak daripada majikan dia. Kaedah pembersihan, harta dibersihkan dengan dipulangkan semula kepada pemiliknya, diberi balik. Imam Ibn Qayyim berkata, ini pandangan dalam mazhab Hambali lah, Ibn Qayyim ni memang cenderung kepada Hambali. Apabila harta itu didapatkan tanpa kerelaan daripada pemberinya dan ia tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya, maka harta itu wajib dikembalikan. Jika tidak mampu, dibayar dengan harta yang lain sebagai hutang. Jika tiada, dipulangkan kepada ahli warisnya. Jika tiada, ia disedekahkan di atas nama pemilik asalnya. Duit yang dapat daripada hasil peras ugut orang, dia ni gangster, minta duit keamanan, minta duit pada orang, ataupun sebahagian orang-orang yang ada kedudukan pangkat, dia kata apa, ugut orang-orang asing yang datang. Dulu waktu saya di kampung ni lah, sekolah menengah, dan peralihan daripada sekolah menengah tu nak pergi sambung belajar ke Jordan ni, kita duduk di kampung ni jadi imam lah, jadi imam masjid semua. Yang datang salat di masjid ni, kawasan Felda, ramainya ialah pekerja-pekerja asing yang bekerja sebagai orang yang uruskan kelapa sawit bawah Felda ataupun LKTP lah istilah dia. Jadi mereka ni ada penempatan khusus dalam ladang kelapa sawit. Tapi apa yang menariknya, walaupun duduk dalam ladang yang agak jauh, mereka ni antara kelompok yang melazimi masjid, datang masjid. Dia orang ni bulan Ramadan puasa, tapi masuk juga kerja kelapa sawit. Kerja kelapa sawit ni berat, nak kena pruning pelepah dia tu, nak kena angkut buah tu daripada atas cungkir buat naik atas lori tu. Sini saya tak tahu panggil apa, tapi orang Terengganu panggil nyokeh buah. Dia tikam dengan satu alat tu yang macam tajam ujung tu, angkat, kena buah yang berat. Kadang-kadang sebahagian orang Melayu tak mampu buat. Ni Indonesia, Bangladesh mampu lah duk buat kerja ni. Tapi dia orang puasa. Dia orang puasa. Masuk lepas subuh, keluar pukul 4 petang. Puasa bulan Ramadan. Yang Melayu masuk pukul 10, bekal 100 pelah 2 botol. Pukul 12 keluar 100 pelah tu habis dah 2 botol. Ramadan. Lepas tu, letih. Buka puasa masjid, ada juga dia. Itu Melayu punya perangai. Sebahagian anak Melayu. Okay. Jadi, yang Indonesia ni dia duduk, dia ada isteri dia pun kerja. Dia menyewa dekat kawasan kampung, dia menyewa rumah mak saya lah. Okay. Dia mengadu, dia kata dia selalu pergi masjid. Dia kata malam-malam ada orang pakai baju polis, ketuk pintu minta duit. Suruh bagi duit, kalau tak visa kena tarik, pasport dia pegang. Ini sebahagian penjawat-penjawat awam lah yang menyalahgunakan kuasa. Jadi dia orang round minta rumah-rumah geng-geng pendatang asing ni. Sekali round tu dapat 500, 600 malaman. Ada yang insaf. Duit tu nak buat macam mana? Duit tu dikembalikan balik kepada pemiliknya. Yang nak bahas ni dia panggil haram li ghairihi, duit tu. Ini ialah bentuk menzalimi orang lah. Bentuk menzalimi orang. Saya ingat lagi yang Indonesia tu, dia daripada Lombok, dia kata ini perangai seperti preman di Indonesia. Preman ni yang suka tahan jalan orang, lepas tu minta duit, ataupun kita panggil rompak orang lah, hugut orang. Dia kata tapi kita tak boleh buat apa sebab dia pendatang asing, dan dia datang pun dengan pakaian seragam polis dia tu. Memang betul polis lah, memang betul dia memang polis lah, tapi polis yang kurang keimanan dia sikit. Jadi dia buatlah kerja tu. Mungkin orang kata apa, gaji tak berapa tinggi kot, dah buat kerja macam tu. Cuma nak katanya ini antara benda yang realitinya berlaku. Tapi saya, yang pertama, kesungguhan beribadah tu luar biasa. Kesungguhan beribadah tu luar biasa. Walaupun kena macam tu, masjid datang. Yang menyewa dekat dengan rumah mak saya tu, dia pernah pergi haji. Dia kerja kelapa sawit je. Pergi haji Indonesia bukan macam kita, harga dia mahal. Saya tanya berapa kalau pergi haji, dia kata seorang RM35,000 Malaysia seorang. Dia dengan isteri dia dah pergi, 2 orang RM70,000. Lepas tu duit ambil mana? Duit kerja kelapa sawit ni simpan lama mana? 3 tahun.
Rumah TV tak ada. Kosong rumah. Sebagaimana diberi rumah tu kosong, 3 tahun dia duduk tu kosong macam tu. Makan tak mewah, makan ikan bilis macam tu je, padan memang boleh pergi pun. Saya tanya, sehari berapa income? Dia kata sehari boleh 400, 500 sebab satu blok kelapa sawit tu ada 8 ekar tanah. Dia ambil daripada 10 orang ataupun 11 orang. Untuk sebulan dia akan rolling. Maknanya 1,100 ekar ataupun 1,000 ekar diusahakan dia dengan bini dia je. Dah hagi betul. Kata loba betul dia buat kerja. Dia kumpul duit apa semua, cukup duit tu. Pergi haji. Sedangkan ramai orang Felda yang jadi tuan kepada tu, ramai kita pergi haji. Dia pergi haji dulu. Tapi mungkin kerana niat dia dan tekad dia tu, dia dapat pergi haji. Pergi haji kalau kira harga package tu, harga package mahal tu. Dia bukan pergi dengan subsidi macam negara kita 12,000, 13,000 yang tabung. Jadi orang tidak ada pengurusan yang perform macam Malaysia ni, tak ada. Dia orang banyak simpan duit sendiri. Cuma nak katanya dia mampu buat. Tapi saya tengok rahsia dia lah jaga salat. Itu yang ada. Kerja biasa je, tapi jaga salat. Puasa pun puasa. Bersungguh lah, kita nampak dia bersungguh, berbuat ibadah pun bersungguh, bekerja pun bersungguh. Jadi dia dapat. Cuma nak katanya orang menganiayai dia dengan menzalimi dia, dengan ambil duit pada dia dan buat tak peduli. Jadi pihak-pihak ni kalau dia insaf, macam mana dia nak kena buat? Dia kena pulangkan balik. Tapi sebahagian yang dizalimi tu dah balik pun ke negara dia. Kena usaha cari warisnya. Kalau tak jumpa, sedekahkan di atas nama orang yang dizalimi. Maknanya niat atas, okey ni Indonesia ni aku pernah ugut dia dulu dapat duit, aku sedekah atas nama dia. Jadi itu cara nak menyucikannya. Syekh Atiyah Saqar, bekas ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar berkata, wajib melupuskan harta yang haram ketika bertaubat. Ia boleh dilakukan dengan memulangkan kembali harta itu kepada tuannya jika diketahui atau kepada warisnya, dan jika tidak ditemui pemilik asalnya hendaklah diserahkan kepada fakir miskin yang memisahkan dirinya daripadanya, iaitu harta yang haram, dan bukan lagi meraih pahala daripada serahan itu. Maknanya kalau dia tak jumpa, last sekali kaedah yang sama, iaitu dia serahkan kepada fakir miskin. Ini Atiyah Saqar punya pandangan, bagi memisahkan diri dia daripada benda haram. Dia bagi pada fakir miskin tu, kata Syekh Atiyah Saqar ni, dia tak dapat pahala. Dia hanya melepaskan, menanggung benda haram je. Pahala tak dapat. Sebab benda yang dia buat tu ialah benda yang haram, benda yang salah. Melalui keputusan Muzakarah Fatwa Jawatan Kuasa Fatwa ke-87 Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam tahun 2009, sesudah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa di dalam Islam harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri, serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut. Yang ni yang Malaysia punya, ada 3. Yang pertama, diserahkan kepada Baitul Mal untuk maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan dan penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya. Baitul Mal ni ialah Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Yang kedua, diserahkan kepada golongan fakir miskin. Tapi agak sukar untuk trace fakir miskin sekarang. Jadi yang paling mudahlah diserahkan kepada Majlis Agama Islam negeri. Itu lebih mudah. Jadi tuan-tuan tak perlu rasa risau dan tak perlu rasa sangsi. Saya bukan tak nak bagi ustaz, saya tak yakin dengan Majlis Agama Islam negeri ni. Ada orang dia beri alasan macam tu. Okey, dia macam ni. Kalau anda rasa tak yakin, anda bagi 2. Separuh bagi dekat Majlis Agama Islam negeri, separuh cari sendiri. Saya selalu beri cadangan macam tu. Jangan mengenepikan kebesaran pihak yang memegang urusan Baitul Mal negeri ni. Jangan ketepikan. Mana-mana negeri lah. Ada orang dia pilih, bahkan dia wujudkan cara dia sendiri ataupun kumpulan dia sendiri untuk dia urus wang-wang macam ni. Kita kena tahu sebab ini duduk di bawah waliul amr. Duduk di bawah pemerintah yang sah. Maknanya raja ataupun sultan negeri masing-masing, ataupun pemerintah tertinggi negeri itulah. Maknanya fungsi Baitul Mal ni ialah untuk menerima benda-benda macam ni.
Yang ketiga, jika harta tersebut merupakan harta rompakan, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau kita mudahlah nak cari itu. Tapi kalau tak boleh cari, last sekali dia kembali kepada Baitul Mal. Dan Baitul Mal ni dia ada kaedah dia lah, untuk mengasingkan duit tu tak bercampur dengan zakat infak orang yang datang daripada harta halal. Sebab tu untuk mendapatkan keberkatan, sebenarnya keberkatan dalam harta ni, ini luar daripada tajuk kita lah. Ini cerita nak cuci harta guna kaedah infak, zakat dan sedekah. Okay. Secara umumnya, infak, zakat, sedekah, wakaf, apa saja nama yang berbentuk pemberian ni, ianya pertama sekali berfungsi sebagai pencuci harta kita. Walaupun kita generate harta tu daripada halal, kita kerja, kita tak mengular, kita niaga elok, buat urus niaga, muamalah elok, kaedah dia yang dipegang oleh para ulama secara umumnya dalam bab harta ni walaupun dia baik, kita kumpul dia dengan cara baik, kita tak tipu orang. Bila mana dia berkumpul dengan kita, dia tak bergerak, tak mengalir, dia tetap buruk. Umum dulu. Jadi cara untuk memberi kebaikan ialah dengan mengalirkan harta tu. Kita alirkan harta tu. Sebab harta ni dia umpama air yang mengalir. Bila mana dia mengalir, dia akan makin banyak. Tapi kalau dia bertakung, dia lama-lama dia akan jadi busuk, dia akan beri something. Harta tu akan bermasalah. Sebab tu kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh, mereka membahaskan tentang bab zakat, sedekah. Yang paling basic pembahagian ni lah zakat. Zakat ni yang wajib, sedekah ni ialah yang sunat. Di bawah yang sunat tu pula keluar padanya infak, wakaf dan berbagai-bagai lah. Sekarang ni kalau kita tengok, antara benda yang tidak terdapat di Malaysia ni ialah pemerkasaan wakaf pada bentuk lain. Yang ni kurang. Orang kita lebih faham wakaf tu ialah kumpul duit, beli Quran, ambil Quran letak dekat rak masjid ataupun letak dekat pusat pengajian tahfiz mana. Dan beranggapan selama mana orang baca Quran tu, maka ia akan memberi manfaat kepada pewakafnya. Kalau dibacalah, kalau tak dibaca, tak akan memberi apa-apa manfaat kepada orang yang mewakafkan. Jadi sekarang di negara kita ni, dia nak pergi ke arah wakaf yang lebih realistik lagi. Wakaf bangunan, wakaf tanah ni, itu gaya lama. Bahkan kita tengok Majlis Agama Islam Negeri pun macam tak berapa nak terima dah wakaf dengan kaedah bagi tanah. Melainkan dia buat kaedah istibdal, iaitu boleh tukar tanah itu dengan ambil nilaian dia. Maknanya Majlis Agama akan jual, duit itu akan dilaburkan dengan harapan pelaburan itu kembali kepada pewakaf tanah tu. Sebab lambakan tanah yang tidak terurus, tidak diselenggara ni cukup banyak. Akhirnya terbiar, tak boleh buat apa. Kawasan tu payah nak buat pembangunan, nak buat bangunan. Kalau buat bangunan pun maintenance dia macam banyak, berlanjutan, tak habis. Antara wakaf yang cuba dibuat di negara kita, tapi negara lain dah pergi jauh dah. Macam India, Pakistan, macam Arab Saudi, Qatar, Kuwait, wakaf dia orang dah jauh dah pergi. Iaitu mewakafkan harta dalam bentuk pertama wakaf tunai, duit kita bagi. Dia bukan jadi benda kekal, Quran ke, tanah ke, bangunan ke. Dia bukan jadi macam tu. Bagi duit, duit itu akan dilaburkan, pelaburan itu akan dikembangkan ke sektor lain. Antara negara yang agak terkehadapan dalam bab wakaf sekarang ni ialah Qatar dan Arab Saudi. Dia bersaing dua tu. Kadang-kadang Qatar duduk depan, kadang-kadang Saudi duduk depan, kadang-kadang Qatar duduk depan. Sekarang ni Kuwait pesaing yang ketiga. Apa dia orang buat daripada wakaf? Apa yang dia orang buat daripada infak ni? Pertama, dia orang generatekan satu projek membuat application Islami dalam telefon ni. Application Islami, maknanya contoh aplikasi nak cari hukum hakam tentang fiqh ke Quran ke duk setempat. Antara projek yang berlaku secara pesat di Arab Saudi ialah
satu laman web nama dia Ad-Durarus Saniyah. Yang ni generate atas harta wakaf. Tuan-tuan boleh tengok nak cari apa carian, tapi dia bahasa Arab lah. Untuk orang Arab mungkin mudah lah, untuk kita Melayu ni payah lah. Indonesia pun antara negara yang nak pergi ke arah itu, terutamanya daripada kelompok Muhammadiyah. Dia generate benda ini. Selain pada tu ialah wakaf yang dibuat kalau di India, Pakistan dan Arab Saudi ni ialah melahirkan mujtahid. Yang ni tempat kita tak ada. Sebenarnya dalam kitab-kitab fiqh, hatta kitab fiqh manhaji pun yang paling basic, cuma dia duduk pada jilid ketiga lah. Yang masalah kita ni, pertama di Perlis ni saya tengok pengajian kitab fiqh manhaji kurang di masyarakat kan. Orang tak berapa belajar sangat fiqh manhaji. Mungkin kerana kekurangan tenaga pengajar yang boleh ajar. Yang kedua, kalau mengajar pun dia fokus jilid 1 je. Bab bersuci, salat, puasa, zakat tak sampai. Zakat tu duduk jilid yang kedua dan muamalat tu duduk jilid yang ketiga. Dalam fiqh manhaji ni paling basic. Kitab paling basic, kitab fiqh Syafi'i yang paling basic. Dia sebut tentang daripada zakat, wakaf, infak ni ialah nak lahirkan mujtahid. Mujtahid ni maksud dia apa? Melahirkan ulama yang berkualiti, yang berpotensi. Yang ni penting. Sebab dunia sekarang ketandusan. Tuan-tuan tengok di negara-negara Arab, macam mana boleh lahir Dr. Yusuf Qaradawi? Itu daripada wakaf. Macam mana boleh lahir Dr. Mustafa Bura? Macam mana boleh lahir Wahbah Zuhaili? Macam mana boleh lahir ulama-ulama yang hebat dunia ni? Mereka didanai oleh wakaf. Iaitu mereka ni kerja belik kita hari-hari, jadi orang saleh, disuruh pergi masjid, memimpin orang apa semua, dan didanai tanpa niat untuk memegang dia. Sebab tu dia guna dana wakaf. Dia tak datang daripada duit persendirian. Sebab kalau duit persendirian, orang ni, orang alim ni, dia berani tegur orang, tapi yang bagi dia duit dia tak berani tegur. Kalau duit wakaf dia umum, dia masalah umum. Yang ni tempat kita kurang. Hatta NGO tempat kita pun kalau buat apa-apa dia mesti bawa kebajikan jenis bantu orang banjir. Tak ada NGO di Malaysia yang nak memperjuangkan isu ni. Sebab bila mana saya sebut benda ni, ataupun tuan-tuan dengar benda ni, orang kita akan counter dengan kata tak boleh, nanti dia orang ni nampak macam tunggang agama. Itulah masalah masyarakat kita. Akhirnya orang agama menjadi orang yang dia belajar agama, dalam masa yang sama dia pun struggle dunia. Dia belajar agama pun separuh masa. Faham tak faham sama banyak. Dengan sebab dia terpaksa kerja macam orang lain kerja. Tapi kerja dia double sebab dia pun kena belajar agama. Dalam masa yang sama dia pun kena kerja dalam bab dunia juga. Saya cakap ni bukan sebab kapasiti saya dalam golongan itu. Cuma saya tengok di negara-negara lain bagaimana bebasnya para ulama, tak terbelenggu. Mereka boleh, orang kata apa, jadi ulama yang berkualiti. Generasi itu dilahirkan. Contoh India, Pakistan sangat-sangat terbaik dalam bab ni. Sekolah-sekolah mereka semuanya menawarkan pengajian yang free dan didanai oleh masyarakat tanpa bergantung dengan kerajaan. Kerana dia ada endowment ataupun wakaf. Benda tu penting. Sebab tu kalau tengok sekolah-sekolah, madrasah-madrasah di India dan Pakistan, madrasah kecil je, tapi boleh hidup kerana masyarakat sekeliling sangat-sangat, orang kata apa, prihatin terhadap mereka. Contoh kalau sekolah yang baru buat, macam pusat pengajian ke pusat tahfiz yang baru buat, bila mana mudir dia tu iklankan infak dan wakaf, ramai orang nak bagi, hatta orang yang tak mampu. Sebab kita tahu kehidupan India Pakistan ni tak semua orangnya kaya. Kebanyakannya kalau kita lihat secara kasar, mereka ni kategori pertengahan ataupun bawahan ramai. Yang bawahan ni, yang rumah satu bilik, satu rumah duduk sampai 12 orang, ruang kecil. Yang ni pun tahu ada sekolah tahfiz, masak makanan hantar dekat tahfiz. Walaupun tak boleh cover sampai 10 orang makan, tapi nak memberi tu kuat. Sebab dia tahu ini ialah bahagian daripada infak yang melahirkan mujtahid. Yang ni lagi besar hakikatnya. Cuma tempat kita ni kalau kita sebut, itulah sebab ramai sangat masuk geng liberal ni, dia jadi macam tu. Jadi kita nak bawa benda ni, dia akan kata ni tunggang agama. Yang dia tunggang dunia sampai terbalik kurang tu, tak ada cerita pula. Sampai lupa akhirat. Sebenarnya membina akhirat dengan dunia itu perlu, tapi orang salah faham. Akhirnya datanglah isu macam ni, iaitu isu wang-wang haram.
Kerana apa? Kerana banyaknya industri haram di negara itu. Saya tak kata negara kita, saya kata umum je. Tapi adalah negara-negara Islam yang ada masalah ini. Iaitu industri haram ni pesat naik. Bila mana dia orang dah sedar, dia orang dah tak menarik. Contoh, orang yang terlibat dalam industri hiburan. Penyanyi punya hebat, berlakon punya hebat, dah tua, tak laku dah. Dah orang tak panggil, tapi harta dia. Mula start dia nak infak duit dia apa semua. Infak dia tak boleh diberikan kepada pembinaan orang agama sebab duit tu tak bersih hakikatnya. Duit tu tak bersih. Sebab tu benda ni dia perlukan pada kesedaran. Sebab tu kalau tengok orang-orang di India, Pakistan yang bagi ni adalah orang bawahan. Tuan-tuan boleh bayang, dia bekerja ikhlas. Dia tanam gandum semua tapi dia bagi daripada hasil usaha yang sikit. Dulu kau tengok masyarakat Melayu kita ni dia berlaku bila mana ada satu orang anak daripada kampung tu nak pergi belajar luar negara, khususnya nak belajar. Saya tak pastilah di Perlis macam mana, tapi di belah pantai timur benda ni masih lagi ada. Tahu je satu orang nak belajar, contohlah kampung, lah qaryah tu tahu satu orang nak belajar, masjid akan umumkan bagi duit semua, bagi duit sampai dia boleh belajar. Bahkan ada sebahagiannya tidak memohon apa-apa bantuan pada kerajaan, hanya daripada orang kampung sendiri saja. Ada yang sanggup bagi infak. Benda ni bagus sebab dia akan menyebabkan kita dapat balasan pahala yang tak terjangkau pergi mana. Sebab orang ni akan mengajar di rata tempat. Orang ni akan bawa ilmu di rata tempat, semua lapisan masyarakat. Setiap, kalau zaman sekarang ni media sosial lagi, pergi ke mana ilmu tu, semuanya akan dapat sahamnya. Dia akan pergi jauh lagi. Cuma orang kita ni dia masih lagi tak melihat benda tu tinggi. Kerana apa? Kerana hentaman untuk merendahkan orang agama pun agak kuat. Sebab tu kata apa, istilah penunggang agama ni kadang-kadang dia kacau jugalah. Tak dapat dinafikan. Memang ada di kalangan orang agama ni yang menggunakan agama untuk kesenangan dunia. Saya tak nafikan benda tu, memang wujud pun. Sebahagian ustaz-ustaz yang tidak bertanggungjawab, yang belajar tak habis, yang apa-apa sajalah dari segi pendidikan dia tak berapa clear, bahkan dari segi pengamalan diri dia pun dia suruh orang buat itu, buat ini, tapi dia pun tak dilihat buat kebaikan yang dia sampaikan. Jadi benda-benda tu menjadi sebab kadang-kadang ketirisan. Cuma nak katanya infak yang paling terbaik ialah untuk meninggikan agama dulu. Itu infak paling terbaik. Termasuklah meninggikan syiar masjid ke, pusat pengajian agama ke, orang belajar agama. Tapi masalah timbul bila mana tempat-tempat ini dipenuhi dengan orang yang bermasalah juga. Cuma nak katanya tetap benda tu jadi keutamaan. Tetap benda tu jadi keutamaan walau macam mana pun. Tak boleh diketepikan. Cuma nak sebutnya ialah nak berinfak ni, infaklah kepada tempat yang paling utama, iaitu perkembangan ilmu. Kalau zaman Nabi, infak yang utama ialah perang. Zaman kita tak perang. Zaman kita ni yang ada ialah cerita orang Palestin perang. Kita kena bagi dekat mereka. Kita beri lalu azan dulu.
Okey. Beberapa perkara lagi yang nak disebut tentang infak ni. Pertama sekali kita dah sebut tadi, infak, sedekah, zakat ni yang pertama ianya ialah untuk meninggikan agama. Macam mana pun. Apa-apa saja benda yang berkait dengan agama, sama ada syiar tempat ibadah ataupun syiar orang belajar agama tu sendiri, dan termasuk juga dalam tu membantu maslahah orang Islam. Antara benda yang kalau kita tengok di Malaysia kita ni lah, daripada pandangan saya lah, antara benda yang kita kurang beri perhatian ialah pesakit-pesakit Muslim yang berada di hospital-hospital ni yang tidak cukup dana untuk menjalani operation. Tak cukup dana. Ni pengalaman saya tengok sendiri lah. Yang ada duit mungkin cepat boleh buat operation, yang tak ada duit tunggu orang derma minta kumpul apa semua. Saya tengok di ada satu hospital ni saya pergi, ada pesakit-pesakit non-Muslim daripada orang Cina apa semua. Bila mana dia orang ada masalah, dia macam cepat NGO dia datang bagi duit, lepas tu operation laju, dan dia bagi dengan maintenance lagi. Memang sebenarnya antara bentuk sedekah yang baik ni, dia bukan bagi one shot lepas tu dia biar kita urus sendiri. Macam sakit-sakit kronik apa semua tu kan. Mungkin ada, mungkin saya tak maklum ni, mungkin ada, tapi dia tidak serancak NGO non-Muslim. Tak serancak NGO non-Muslim. Ada NGO di Malaysia ni yang buat. Memang saya ada kenal yang buat, yang tanggung orang jenis sakit sampai ke mati, sakit dia kena consume sejenis susu yang agak mahal tu ada. Maknanya yang majlis agama bagi, yang selain pada tu dia pun NGO pun gerakkan. Okay. Tapi dia tak serancak, maknanya orang, setengah orang yang kena tu dia terabur-abur lagi, dia nak cari dekat mana. Tapi beza dengan yang non-Muslim ni, dia buat lawatan secara berkala. Maknanya boleh katakan sepanjang saya duduk dekat ward tu, sebab saya ada jaga satu orang sakit ni, family juga, ada orang yang datang tanya,
Ni sakit apa? Non muslim. Tapi dia tak tanya yang Islam, dia tanya yang non muslim je. Ni sakit apa? Dia pun beritahu sakit apa. Nak khidmat lawyer tak? Khidmat lawyer pun dia nak bagi. Mana kalau jenis kena langgar, tak tahu nak dapatkan hak macam mana. Pertama sakit dia tanggung. Lawyer pun dia tanggung. Kami ada lawyer. Dia orang pun bagi dokumen apa semua. Macam kita ni mungkin bagi bahagian bantuan ni lah. Khidmat lawyer nak pertahan hak dia tu tak ada. Yang ni lawyer cari sendiri ya. Cuma nak kata ni dia orang dah pergi sampai ke tahap itu, protection untuk kelompok dia. Sebab tu bila mana saya di Kuib ni lah setakat ni duk jaga bahagian wakaf ni, bila mana kita nak buat permohonan supaya pewakaf, orang yang beri wakaf boleh pelepasan cukai di LHDN, setakat ni tak boleh lagi. Setakat ni yang boleh ialah orang bayar zakat je. Orang bagi wakaf tak dapat lagi. Okay. Bila mana kita tanya LHDN, kenapa dia tak bagi persen tu? Maknanya orang bagi wakaf dia dapat potongan cukai berapa persen lah, ataupun pelepasan. Kalau tak dapat semua pun dapat persen. Kenapa tak bagi? Sebab dia kata permohonan daripada endowment non-Muslim lagi banyak daripada permohonan daripada Muslim. Permohonan daripada yang non-Muslim ni, yang persatuan bangsa ni, persatuan kelompok ni, dia panggil endowment lah dia orang tak panggil wakaf, tapi konsep dia sama. Yang ni duduk tunggu nak minta lulus je, dia orang akan pergi ke situ dan dia orang akan cut lah cukai LHDN tu. Maknanya dia orang tengah tunggu. Kalau dia orang dapat tahu kita bagi dekat Muslim, desakan akan datang. Akan datang lah, tuan-tuan akan tengoklah bising dekat media apa semua. Sekarang ni dia orang, sebab tu LHDN untuk tak nak bergaduh, tak nak naik pada isu resis lagi apa semua, tak bagi semua. Sebab kalau bagi pada Muslim, yang zakat tu pun nak boleh kestabil ambil masa berapa tahun. Yang bagi yang ni, dia orang akan mengamuk, dia orang kata kenapa kami tak boleh? Mungkin di Perlis ni dia tenang lah, dia tak ada sangat desakan tu. Bagi negeri-negeri yang macam Selangor, wilayah persekutuan, yang ni duk tunggu masa je. Dapat je kat orang Islam, dia orang akan soal. Kita orang mana? Kita orang nak juga. Kita orang nak dapat pelepasan. Sebab sekarang ni tak dapat. Semua tak dapat. Cuma adalah terlepas satu dua kes. Cuma nak katanya, sebab apa? Sebab dia orang dah pergi kepada pengurusan yang lebih lagi. Khidmat lawyer, khidmat tu apa semua. Jadi hakikatnya zakat, infak apa semua ni ialah untuk bantu orang Islam dulu. Hakikatnya. Selepas daripada tu ijtihad pada pemerintah pula lah. Kalau ada keperluan untuk disalurkan juga kepada non-Muslim atas tujuan mendekatkan mereka kepada Islam. Yang tu ikut kepada pemerhatian pemerintah. Tapi yang lebih aulanya ialah menjaga hak orang Islam, terutamanya menjaga kedudukan agama. Itu yang utama. Jadi harta-harta yang seperti ini perlu diuruskan dengan baik supaya dia dapat disalurkan kepada kelompok yang baik. Alhamdulillah kita selesai untuk hadis yang ke-17. Kita akan sambung pada hadis yang ke-18 pada minggu depan. Berpada situ untuk malam ni, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.